Good for you to be around. All right. Baik, terima kasih pada wakil-wakil media yang hadir pada hari ini. Saya telah pun memfungsikan mesyuarat Majlis Pemulihan Negara, yakni mesyuarat bilangan yang keempat yang kita adakan pada pagi ini. Mesyuarat ini pada kali ini telah menyaksikan penglibatan wakil-wakil pada parti-parti pembangkang, iaitu Yang Berhormat Wong Chen, Ahli Parlimen Subang, ini mewakili Parti Keadilan Rakyat. Yang kedua Yang Berhormat Chong Chian Jen, Ahli Parlimen Stampin, mewakili DAP. Yang ketiga Yang Berhormat Dr. Haji Zulkifli bin Ahmad, Ahli Parlimen Kuala Selangor, mewakili Parti Amanah. Dan keempat Tan Sri Bernard Dompok daripada Parti United Progressive Kinabalu Organisation ataupun UPKO. Saya ingin merakamkan penghargaan pada kepimpinan parti-parti pembangkang yang terlibat di atas penamaan wakil masing-masing sebagai ahli majlis ini. Dan saya yakin dan percaya bahawa dengan penyertaan mereka, pasukan MPN yang lebih inklusif ini akan dapat memberikan sumbangan yang lebih holistik dalam nak merangka strategi dan usaha kita untuk memulihkan segenap aspek kehidupan rakyat serta perniagaan yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Mesyuarat pada pagi ini menerima taklimat daripada Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan, itu mengenai perkembangan yang terkini indikator COVID-19. Secara keseluruhannya saya berpuas hati dengan perkembangan yang dicapai, khususnya dari segi penurunan kes-kes positif harian, penurunan ketara penggunaan katil-katil wad ICU bagi merawat pesakit COVID-19 dan kadar vaksinasi populasi dewasa yang telah pun mencapai 95% pada masa ini. Berdasarkan perkembangan yang positif ini, mesyuarat dimaklumkan bahawa kerajaan sedang menimbang untuk membuka sempadan negara secara selamat dengan membenarkan pelawat asing daripada negara-negara tertentu yang telah lengkap divaksin untuk memasuki negara ini tanpa perlu menjalani kuarantin wajib melalui program Mutual Recognition of Vaccine Certificate seperti mana yang telah dilaksanakan di beberapa buah negara lain. Ini satu perkembangan yang positif dalam proses pembukaan sempadan negara yang saya pasti akan merancakkan semula kegiatan ekonomi, terutamanya dalam sektor pelancongan, konvensyen antarabangsa, peruncitan dan lain-lain, di samping mempermudahkan urusan pelawat perniagaan ataupun business travelers dan pelawat sosial untuk datang ke negara ini. Saya berharap proses pembukaan sempadan negara yang merupakan satu aspek penting dalam usaha pemulihan negara dapat dilaksanakan dengan segera dan selamat. Mesyuarat pada hari ini juga telah memberikan fokus kepada dua kumpulan yang paling terjejas akibat pandemik COVID-19, iaitu perusahaan kecil dan sederhana PKS ataupun SME serta golongan rentan. Dalam hubungan ini, majlis telah membincangkan bentuk bantuan kepada PKS dalam fasa pemulihan, terutamanya berhubung isu kecairan ataupun liquidity dan kekurangan tenaga kerja
ataupun foreign workers ataupun pekerja asing, dan pengagihan bantuan makanan kepada golongan rentan. Mengambil kira pelbagai bantuan dan inisiatif sedia ada berkaitan keuangan dan penyediaan tenaga kerja pada PKS di bawah pelbagai kementerian dan agensi, Majlis berpandangan bahawa satu analisa yang lebih terperinci perlu dibuat untuk memastikan industri-industri yang terkesan berdasarkan statistik terkini dikenal pasti bagi memastikan penyelesaian jangka masa pendek dan jangka masa panjang yang lebih berfokus dapat dilaksanakan dengan seberapa segeranya. Dalam hubungan ini, Majlis juga bersetuju supaya sebuah pasukan petugas khas dibentuk yang melibatkan beberapa buah kementerian Keuangan, Bank Negara Malaysia, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia, yang ada lain yang berkaitan juga untuk memperhalusi perkara-perkara yang berkaitan isu pembiayaan ataupun financing tenaga kerja dan lain-lain keperluan PKS. Pasukan petugas khas ini akan membentangkan kajian terperinci dan syur-syur tertentu kepada majlis ini dalam tempoh sebulan daripada mesyuarat kita pada hari ini. Ini kita anggap adalah amat penting supaya majlis akan dapat mengetahui manakah sektor-sektor SME yang paling terkesan, tetapi sektor itu paling penting supaya kita tahu apa kehendak dan bentuk sokongan bantuan sama ada dalam bentuk pembiayaan, insentif dan lain-lain kemudahan perbankan, dan juga keperluan dari segi tenaga manusia ataupun pekerja. Kita nak tahu sektor mana yang memerlukan pekerja, berapa ramai, bila, dan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah pekerja-pekerja itu, sama ada daripada latihan yang kita sediakan untuk warga Malaysia bagi memenuhi sektor-sektor tertentu dari segi jangka pendek dan jangka panjang, ataupun kita memerlukan pekerja-pekerja asing yang memenuhi syarat-syarat kesihatan dibenarkan bawa masuk untuk memenuhi sektor-sektor industri yang mana. Antara sektor yang agak disebutkan terkesan ialah sektor peladangan. Ini antara perkara yang telah pun kita putuskan. Majlis juga pada hari ini bersetuju tentang agihan bantuan makanan kepada golongan rentan perlu lebih berpendekatan seluruh negara, the whole of nation approach. Peranan badan-badan bukan kerajaan dalam hubungan ini perlu diperkasa dengan bantuan dan kerjasama semua agensi yang terlibat dalam pemberian bantuan. Di sini juga hari ini kita bersetuju supaya NGO dapat terlibat dalam usaha sebegini dan dibantu oleh pihak kerajaan melalui Yayasan Hasanah untuk membiayai keperluan-keperluan golongan-golongan rentan. Jadi projek permulaan akan dimulakan dengan seberapa segera, mungkin dalam tempoh sebulan dua yang akan datang ini. Tan Sri akan menyempurnakan pertimbangan untuk membuka sempadan negara kepada warga asing dan memasukkan tempoh kuarantin dia. Jadi agaknya bila keputusan itu akan dibuat untuk menggunakan sempadan negara untuk aktiviti pelancongan? Saya dimaklumkan perkara ini akan dibincang dan timbangkan oleh kerajaan dalam mesyuarat pada hari ini. Bukan di bawah majlis ini, tetapi di bawah jawatankuasa saya fikir yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi kita harap mesyuarat itu akan nanti memutuskan apa yang telah saya sebutkan tadi, kerana pembukaan sempadan antarabangsa ini kita telah timbang lama dan dikirakan mungkin sudah sampai masa selepas rentas daerah, rentas negeri sudah pun dibenarkan, yang ditunggu-tunggu sama ada sempadan negara boleh dibuka.
untuk warga Malaysia pergi ke luar negara dengan beberapa peraturan tapi tidak menyulitkan, dan pelawat-pelawat asing baik perniagaan ataupun pelawat-pelawat sosial dan pelancong boleh datang ke negara kita bila mana mereka telah dapat menyempurnakan seperti biasa double vaccination, sertifikat digital yang diguna pakai itu diiktiraf, dan mungkin ada saringan ataupun swab test dibuat sebelum sampai ke sini, tapi tempoh kuarantin yang dikenakan sama ada tidak dikenakan ataupun tempoh kuarantin itu tidak terlalu lama. Ini bukan peringkat majlis, tapi kita bincang perkara itu dan kita diberitahu ini akan dipertimbangkan dalam tempoh yang amat segera ini. Just now you mentioned something about a task force to be set up and to provide recommendations on support for SMEs. Yeah. So I'm just wondering if this proposition would incur more cost in addition to the 45 billion agreed on. I can't get you clear. You said just now a task force will be set up. Yeah. And they would make recommendations on how to help SMEs get back on track. Yeah. Mm-hmm. So I'm wondering if that this program or this push will incur more cost in addition to the 45 billion that is being able to in funding to support them. Well, this is based on the this is based on what the special paper that has been presented by Dato' Michael Kang of the SME Association. Dalam pembentangan itu dia menjelaskan tentang pelbagai-bagai perkara yang diminta supaya diberikan perhatian oleh kerajaan. Pertamanya ialah soal pembiayaan, financing dan perkara yang berkaitan dengan perbankan, banking dan sebagainya, bantuan keuangan, insentif, macam-macam lagi. Itu satu perkara. Yang keduanya dia minta supaya dipertimbangkan cara untuk kerajaan bantu menyelesaikan masalah pekerja ataupun worker. Jadi itu adalah dua perkara pokok. Jadi sebab itu untuk kita dapat dengan perkara yang lebih jelas, kita bersetuju kita tubuhkan pasukan petugas ataupun working committee lah, which whatever the name is, untuk meneliti dengan lebih terperinci. Pasal kita ambil kira situasi sekarang ini, iaitu untuk pemulihan ni kita tak boleh ambil seperti biasa. Maknanya buat macam biasalah. This is not biasa. Situation is abnormal, unprecedented. Jadi perlu ambil langkah yang cepat dan segera. Tak boleh ikut cara-cara lama. Macam isu yang berkaitan dengan pembiayaan atau membantu syarikat untuk pulih dengan memerlukan bantuan-bantuan bank untuk membiayai pinjaman dan sebagainya. Tadi dibentangkan Dato' Michael Kang. Banyak masalah yang timbul. Jadi kita nak pergi supaya lebih teliti perkara itu. Sebab itu badan itu yang saya sebutkan ini, task force itu kita bentuk, dan nanti keuangan tu dia akan lihat satu persatu apa isu. Pasal dalam SME ini dia terlibat pelbagai-bagai jenis kegiatan ekonomi, perniagaan. Ada manufacturing, ada services sector, ada logistik, ada construction, ada peladangan. Each sektor ini satu-satunya mempunyai keperluan-keperluan yang agak berbeza-beza. Even dari soal kata pekerja, they want workers. Sektor plantation yang katanya terkesan. Kita nak tahu berapa ramai pekerja yang diperlukan. Kerana buah yang atas pokok kelapa sawit itu tak dapat dipetik. Dan diberitahu kita rugi berbilion ringgit. Macam mana nak tolong bantu supaya ekonomi kita dapat berjalan lebih rancak. Kemudian tu dan sektor-sektor yang lain. So sama ada dia akan melibatkan tambahan kepada bentuk bantuan, sebahagiannya fiskal daripada mungkin yang kerajaan bantu daripada peruntukan yang sudah diumumkan, ataupun non-fiskal dari segi bantuan-bantuan yang disediakan oleh pihak-pihak di luar sana.
Ini akan dihalusi. So we will not be able to make the assessment until 1 month from today. They will then present back to the council and say this is what is really needed to bring back the SME into what it should be. Tan Sri, berhubung dengan pelan pemulihan negara, ketika ini ada undang-undang untuk melangsungkan mengadakan pilihan raya. Jadi penting untuk pendirian MPN untuk menetapkan SOP. Adakah telah dibincangkan atau dikemukakan kepada SPR berkenaan dengan SOP pilihan raya? Tak ada. Kita tak bincang soal pilihan raya dalam mesyuarat di sini. Itu kita serah pada kerajaan, kita serah pada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya untuk buat keputusan. Okey lagi? Last question. Alright, tak ada. Ucapkan terima kasih pada semua. Assalamualaikum.